Dia nampak ada satu sosok tubuh seorang perempuan tergantung dekat atas kepala dia. Kakinya berjuntai dekat bawah. Dekat celah kelengkang perempuan tu, kat situlah darah tu keluar. Darah tu macam datangnya daripada segumpal daging tau dekat celah kelengkang perempuan tu. Seolah-olah macam janin yang terkeluar daripada rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back to Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Baru-baru ni, tengah aku duduk melayan TikTok, tiba-tiba terlalu satu video FYP kat channel TikTok aku. Cerita ni tengah viral dekat Indonesia. Sekejap, aku buka dulu videonya supaya korang tahu video yang mana satu aku masukkan ni. Kita layan dulu sama-sama guys. Guys, gue mau cerita kejadian horor yang gue alamin tentang tempat tinggal yang waktu itu gue tempatin dari kantor gue dulu. Jadi kejadian horor yang ada di tempat tinggal ini tuh, itu bikin gue resign dari kantor itu. Salah satunya nih ya, ada kejadian di mana waktu itu gue lagi tidur selama gue tinggal di sana ya. Gue lagi tidur, tiba-tiba gue kebangun tengah malam gara-gara ada darah netes ke muka gue dan itu baunya amis banget sumpah. Dan waktu itu gue nggak tahu itu darah tuh asalnya dari mana gitu. Dan yang bikin gue lebih shock adalah pas gue tahu di akhir ceritanya itu ternyata tempat tinggal yang gue tempatin ini dulunya ada kejadian anak cewek. Dan kamarnya yang gue tempatin pas gue kerja di sana. Ya gimana gue nggak kaget coba? Gue ngalamin teror selama di situ. Ya ternyata habis baru ada yang meninggal gitu kan. Nah, dan yang bikin gue kesel adalah kenapa atasan gue saat itu nempatin gue sama temen gue untuk nempatin wisma itu. Bila aku dah ternampakkan video ni, aku pun start lah buat research sikit pasal cerita ni. Sebab menarik kan cerita ni. Rupa-rupanya budak perempuan yang bercerita ni, dia ada cerita full versionnya dekat satu channel YouTube Indonesia ni. So, aku decide malam ni aku nak ceritakan balik kisah ni dalam versi bahasa Malaysia supaya korang senang faham. Tapi sebelum aku nak teruskan kisah ni, aku nak bagi tahu sikit, aku nak bagi tahu dulu. Kisah kali ni agak seram sikit dan cerita kali ni aku rasa tak sesuai untuk ditonton oleh kanak-kanak. Sebab ada unsur-unsur ganas yang aku rasa memang tak elok lah kalau budak-budak nak dengar. So, korang yang ada anak-anak kecil ni yang layan cerita aku ni, korang kena elakkan daripada anak korang tengok kisah kali ni. Right? Sebelum aku nak sambung cerita, seperti biasa, korang kena bantu aku dulu like, comment, share dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Sebab aku tengok dekat analitik aku, hanya 30% je yang layan cerita aku ni datangnya daripada subscriber aku. Yang lain belum pun subscribe. So aku minta jasa baik korang, bantu aku, tolong subscribe channel Anas Rahmat ni. Thank you banyak-banyak aku ucapkan kat korang. So, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kejadian ni berlaku pada tahun 2014 yang masa tu Fitri ni umurnya 17 tahun nak masuk ke 18 tahun. Fitri ni budak perempuan geng. Dia bukan budak lelaki. Nama je Fitri tapi dia budak perempuan. Kisahnya macam ni. Masa tu si Fitri ni baru je lulus SMA. SMA ni macam SPM lah kalau kat Malaysia ni. So masa lepas habis SMA tu dia pun decide nak cari kerja dulu. Cari kerja masa tu, akhirnya si Fitri ni dapat satu kerja ni dekat sebuah kilang membuat sandal. Tak berapa jauh pun daripada rumah dia yang terletak dekat daerah Bekasi, Jawa Barat. Si Fitri ni tengok gaji yang dia offer masa tu boleh tahan jugalah untuk lulusan SMA macam dia. Dia dapat jawatan staff QC dekat kilang tu. Tapi yang tak bestnya,
sebelum dia nak mula bekerja tu, dia kena pergi training dulu selama sebulan. Tapi training tu bukanlah dekat kilang yang sama, tapi dekat kilang lain, cawangan lain yang terletaknya dekat daerah Subang, Indonesia. Disebabkan Fitri ni tak pernah jauh dengan orang tua dia dan baru pertama kali pula pengalaman nak bekerja, so menjadikan si Fitri ni macam teragak-agak untuk terima kerja kat kilang tu. Tapi bila dipikir-fikirkan balik, cuma training je dekat tempat lain, tapi bila start kerja nanti dekat dengan rumah dia juga kan. Lagipun hanya sebulan je dia training. So setelah dapat izin dengan orang tua dia, si Fitri ni pun lah dia terima juga bekerja dekat situ. So bila tiba masanya tu, dia pun berangkatlah dengan van kilang yang di-provide daripada kilang dia tu untuk pergi ke Subang. Masa dia bertolak tu lebih kurang pukul 9 pagi. Kalau kat Malaysia ni, jarak Bekasi ke Subang tu dia macam Negeri Sembilan pergi ke Melaka jarak dia. Tapi nak jadikan cerita, disebabkan jalan jam teruk hari tu, akhirnya si Fitri ni sampai dekat Subang, waktu tu dah pun petang, lebih kurang pukul 4 petang. Niatnya, kalau dia sampai awal, boleh lah kan dia dengar briefing dulu kan. Tapi memandangkan dia pun dah lewat sangat sampai kat kilang tu, dia hanya sempat diperkenalkan kepada pengurus kilang tu aja. Tapi tak banyak pun benda yang dia pengurus kilang tu dapat bagi tahu dekat si Fitri ni. Yang sempat dia tunjukkan hanyalah kawasan tempat kerja si Fitri ni dengan jalan-jalan dekat kawasan production kilang tu. Lepas tu dia pun terus kenalkan si Fitri ni dengan supervisor dekat kilang tu, namanya Pak Danang. Pak Danang ni adalah orang yang akan handle Fitri ni sepanjang Fitri ni training dekat kilang tu. Termasuklah penginapan, segala urusan-urusan kerja si Fitri kat kilang tu bermula daripada pukul 6 pagi hinggalah 6 petang, dari hari Isnin hinggalah hari Jumaat. Senang cakap, semua urusan si Fitri ni Pak Danang ni yang akan uruskan. Mula-mula si Fitri ni ingatkan kawasan asrama tempat dia akan tinggal adalah asrama yang berdekatan dengan kilang tu. Tapi Pak Danang ni beritahu, asrama yang akan Fitri ni tinggal sepanjang sebulan dia training dekat situ sebenarnya berada dekat tempat lain di luar daripada kilang tu. Dan dia akan hantarkan si Fitri ni ke tempat tinggal tu dengan menaiki motosikal dia. So si Fitri ni pun terasa macam tak berapa sedap jugalah kan. Yelah kan, dia ni kan perempuan. Pak Danang tu pula nak hantar dia just naik motor je kan. Naik motor berdua je. So dia rasa macam tak sedap. Dia rasa macam tak berapa nak selesa sangat lah. Tapi memandangkan Pak Danang ni bagi tahu jaraknya hanyalah lebih kurang 2 km je daripada kilang tu, so si Fitri ni pun setuju je. Yang si Fitri ni pula bayangkan asrama yang bakal dia duduk tu mesti tempat tu macam rumah-rumah biasa kat tepi jalan je. Sekali, rupa-rupanya tempat tu betul-betul punya ceruk. Jalan nak ke kawasan tu jalannya bukan jalan tar, jalan batu-batu je gitu. So masa dia lalu dekat situ dengan Pak Danang tu, waktu pun dah mula nak masuk ke maghrib. So masa dalam perjalanan tu, apa yang membuatkan si Fitri ni berasa lagi seram sejuk? Bila dia terpandangkan dekat bahagian sebelah kanan tu ada tanah perkuburan. Dan dekat belah kiri dia pula hanyalah kawasan kebun-kebun je. So memang masa tu dia pun macam kuris jugalah kan. Teruslah dia tanya dengan Pak Danang ni, betul ke ni laluan nak ke asrama dia ni? Teruslah Pak Danang ni pun bagi tahu, sebenarnya ini bukan asrama, tapi ini adalah sebuah rumah orang kampung yang Fitri akan duduk dekat situ. So senang cakap macam dia sewakan bilik lah untuk si Fitri ni duduk dekat situ. Si Fitri ni dia dah mula terfikir tau masa tu, macam manalah agaknya kalau dia nak balik kerja nanti dengan keadaan kawasan yang ceruk macam ni kan. Ada ke orang yang nak hantar dia balik nanti? Pula tu dia balik kerja dalam lingkungan pukul 6 petang. Of course lah bila dia dah sampai dekat kawasan tu dah nak dekat maghrib kan. Mestilah keadaannya keadaan jalan dekat situ jadi lagi gelap, lepas tu sunyi pula kan. Sebab tempat yang dia tengok ni memang terlalu ceruk ke dalam. Dah lah tu nampak macam seram pula tu kan kawasan tu kan. So sekali lagi lah si Fitri ni tanya dengan Pak Danang, kalau time-time balik kerja nanti ada ke transport yang boleh hantarkan dia sampai ke rumah tu. Tapi kata Pak Danang ni memang tak ada transport pun yang boleh hantar sampai ke depan rumah kecuali motosikal. Sebab jalan tu bukan jalan tar, tapi jalan berbatu-batu je. Kalau hantar pun sampai dekat simpang luar je. So Fitri ni kenalah jalan kaki yang jaraknya hampir 500 meter ke dalam, barulah sampai ke rumah penginapan tu. Fitri ni dia pun mula-mula tu rasa macam tak puas hati juga tau. Dia macam rasa nak protes je.
Kenapalah dibagikan tempat yang ceruk-ceruk macam ni kan? Tak ada ke rumah-rumah lain yang lebih sesuai? Tapi memandangkan dia ni budak baru, kan? Dia pun nak lulus untuk training tu. So tak naklah dia banyak protes kan? Pak Danang ni, dia pun bagi tahu juga kat si Fitri ni supaya janganlah risau sangat. Sebab ada lagi seorang yang akan bersama dengan Fitri dekat rumah tu. Nama dia Dewi. Positionnya sama je macam si Fitri ni. So senang cerita, ada 2 orang lah yang akan training dekat tempat yang sama dan stay dekat tempat yang sama. Dan kebetulannya si Dewi ni pun dah sampai dulu. Dan dia pun dah ada pun dekat tempat tinggal tu. So si Fitri ni bila mendengarkan macam tu, senang sikit lah hati dia. At least adalah juga member kan, bukannya dia seorang-seorang dekat kawasan ceruk tu. Sebenarnya Fitri ni, dia ni memang jenis orang yang banyak tanya tau masa tu. So lepas satu soalan dia tanya lagi. Lepas satu soalan dia tanya lagi. Memang jenis orang yang banyak tanya. So dia tanya lagi, kenapa tak dimasukkan aja dekat asrama yang dekat sebelah kilang tu? Sebenarnya masa si Fitri jalan dekat kilang tu, dia ada perasan sebenarnya kawasan asrama kat situ. Itu yang dia tanya dengan Pak Danang. Kenapa Pak Danang ni tak susun dia supaya duduk je dekat asrama tu? Tapi Pak Danang ni bagi tahu yang asrama dekat kilang tu dah penuh. Tu yang dia terpaksa carikan rumah lain untuk si Fitri ni duduk. Fitri ni sebenarnya tak tahu pun sama ada masa tu apa yang Pak Danang ni cakap adalah satu alasan ke ataupun memang asrama tu memang dah penuh. Dia memang tak tahu. Pak Danang tu siap cakap dengan Fitri ni, tak payah risau sangat. Tak pernah pun berlaku apa-apa perkara buruk pun dekat kawasan ni. Kawasan ni memang selamat. Dalam hati si Fitri ni berkata juga, macam mana dia tak rasa takut kan kalau jalan nak masuk ke situ je dah 500 meter. Kanannya kubur, kirinya hutan, kebun. Jalan pula tak ada lampu. Of course lah dia akan rasa takut kan. Lagilah dia akan balik kerja nanti pukul 6 petang. Sampai kat kawasan ni confirm lah dah jadi gelap. Memanglah dia rasa takut. Tapi memandangkan niat dia ke situ sebab nak bekerja, nak tak nak kena jugalah dia hadap. Lagipun sebulan je training dekat situ, bukan lama sangat pun. Pejam celik dah sebulan kan. So tak lama lepas tu sampailah si Fitri ni dengan Pak Danang ni dekat rumah yang dimaksudkan tu. Sampai-sampai je dekat rumah tu, memang Fitri ni terkejut bila tengokkan bentuk keadaan rumah tu. Pertama, rumah tu memang dah usang pun. Rumah kampung sebiji-sebiji. Lepas tu jarak antara rumah ke rumah tu memang jauh antara satu sama lain. Keliling kawasan rumah tu hanya kebun je. Saiz rumah tu memang besar lah sebenarnya. Cuma bentuknya tu macam rumah yang tak terjaga. Dan disebabkan banyak pokok-pokok dekat keliling rumah tu menjadikan kawasan rumah tu berselerak dengan daun kering. Senang cakap, memang nampak rumah tu macam rumah yang kena tinggal. So masuk ke dalam rumah tu, Pak Danang terus kenalkan Fitri ni pada tuan punya rumah tu yang akan tinggal bersama-sama dengan Fitri dekat situ. Nama tuan rumah tu nenek dia dengan Tok Abdul. Rupa-rupanya rumah ni memang rumah yang berpenghuni. Cuma memandangkan orang yang tinggal dekat rumah tu adalah orang tua, tu yang agaknya rumah tu macam tak terurus. Nenek dia dengan Tok Abdul ni orangnya nampak mesra. Lepas tu keluar pula si Dewi dengan tiba-tiba. Terus Dewi ni dia kenalkan diri dia. Lepas tu dia pun bagi tahulah dekat Fitri yang dia akan training sama dengan si Fitri ni sepanjang sebulan tu. Sebenarnya masa Fitri ni nampakkan muka si Dewi ni, si Fitri ni dia rasa lega juga. At least dia ada teman lah yang duduk sama dengan dia kat situ kan. Dewi ni sebenarnya sama je dengan si Fitri. Tak pernah jauh dengan orang tua, kali pertama juga bekerja. So diorang berdua ni macam ada chemistry lah antara satu sama lain. Masa awal-awal minggu duduk dekat situ, Nek Diah dengan Tok Abdul ni langsung tak menunjukkan apa-apa gelagat yang pelik-pelik pun pada diorang. Nampak macam biasa-biasa je orang tua berdua ni. Diorang ni baik-baik je orangnya walaupun rumahnya aja yang nampak macam tak terurus. Fitri ni pun faham kenapa rumah tu bentuknya macam tu. Sebab tak ada orang muda kan yang tinggal dekat situ kan. Jadinya tak adalah orang yang boleh membetulkan rumah tu kalau ada benda-benda yang rosak. Kalau nak harapkan Pak Abdul ni, dah tua kan, so tak mampulah buat kerja berat. Dekat rumah tu ada 3 bilik. Tapi cuma 1 bilik je yang boleh digunakan. Bilik yang lain tu katanya dah rosak. Ada yang bumbungnya bocor, ada yang rabuk tak ada. So hanya 1 bilik je lah yang boleh diduduk bersama dengan si Dewi ni. Fitri ni tengok bilik yang dia duduk dengan Dewi ni, bilik tu nampak elok je. Tak nampak pun usang langsung kat bilik tu. Nampak macam kemas je tau bilik tu.
Bilik tu macam bilik yang sentiasa ada orang yang duduk dekat situ. Kalau daripada kekemasan bilik tu, nampak macam bilik seorang perempuan daripada barang-barang perhiasan kat dalam bilik tu. Lepas tu Fitri ni pun perasan ada satu gambar dekat bilik tu. Gambar budak perempuan. Kalau daripada mata si Fitri ni, perempuan tu anggaran umurnya mungkin lebih kurang umur si Fitri juga. Kalau beza pun dalam setahun dua je. Fitri pun tanyalah dekat Nek Diah ni, bilik ni bilik anak perempuan dia ke? Nek Diah ni pun jawab, memang tu bilik anak perempuan dia. Ella nama anak perempuan dia tu. Tapi dia dah tak tinggal kat situ dah. Dia dah duduk jauh dah daripada situ. Masa Nek Diah ni, dia cakap macam tu, Fitri ni, dia boleh perasan tau yang air muka Nek Diah ni macam sedih gitu. Yang Fitri ni fikirkan masa tu, agaknya si Ella ni dia dah tinggal dengan suami dia kot. Tak pun dia dah keluar daerah. Sebab itulah nampak macam sedih gitu muka nenek dia ni bila bercakap pasal si Ella ni. So si Fitri ni pun tak nak lah tanya lebih-lebih kan. Dia takut nanti nenek dia ni jadi makin sedih. Tapi apa yang Fitri ni nampak, muka Ella yang kat dalam gambar tu memang sebiji macam muka dia. Sebiji muka macam muka si Fitri juga. So minggu pertama dekat situ, memang si Fitri ni terasa macam senang dan selesa je dekat situ. Langsung tak ada apa-apa perkara aneh pun yang berlaku. Nek dia ni dengan Tok Abdul pula layan dia memang baik-baik je. Layan dia baik sangat. Kalau kata tiap kali si Fitri ni nak pergi kerja, tiap ada sarapan yang disediakan untuk si Fitri ni dengan si Dewi ni. Walaupun tak pernah sekali pun si Fitri ni minta disiapkan. Siap baju Fitri ni dia cuci sekali tu. Sampaikan Fitri ni dia rasa macam tak best pula lah kan bila baju kotor dia Nek dia ni yang cuci kan. Bila Fitri ni cakap tak payah cucikan, tak payahlah sibuk-sibuk susah-susahkan diri nak cucikan baju dia tu, si Nek dia ni dia cakap, apa Fitri, kamu ni dah macam anak aku sendiri. Dia cakap Fitri ni dah macam anak dia sendiri dah. Masa nenek dia bercakap macam tu ni, si Fitri ni dia boleh nampak tau yang mata nenek dia ni dah mula macam berkaca. Seolah-olah macam mula nak menitikkan air mata. Lepas tu terus cepat-cepat nenek dia ni gerak daripada situ. Lebih kurang hari ke-8 si Fitri ni duduk dekat situ, si Fitri ni dah mula merasakan benda aneh berlaku dekat dia dengan Dewi. Benda seram yang pertama berlaku. Malam tu, dengan tiba-tiba si Fitri ni dia tersedar daripada tidur waktu tengah-tengah malam. Punca dia terbangun tu disebabkan terasa macam ada air menitis kat kaki dia. Kali dia buka mata, dia tengok rupa-rupanya yang menitis kat kaki dia tu bukannya air, tapi darah. So dia pun terfikir jugalah kan, darah siapalah agaknya ni kan. Dia bukannya head masa tu. So dia pun kejutkan si Dewi ni. Lepas tu dia tanyalah kat Dewi sama ada si Dewi ni datang head ke. Si Dewi ni pun bagi tahulah yang dia ni tak datang head pun. Kan siang tadi si Fitri ni nampak yang dia duk solat sama. Mana boleh solat kalau datang head kan. So kalau bukan darah head si Dewi ataupun si Fitri, yang tu darah siapa agaknya? Titisan darah tu datangnya daripada atas. So apa yang diorang ni fikirkan masa tu, mungkin ada bangkai binatang yang mati agaknya dekat atas bumbung. Lepas tu darahnya duk mengalir je melalui celah-celah bumbung tu, lepas tu menitik dekat kaki si Fitri ni. So diorang ni pun malah nak fikir panjang, terus je si Dewi ni yang bantu lapkan darah kat kaki si Fitri tu. Sebenarnya pada saat Fitri dengan si Dewi ni, diorang ni dah mula meremang pun. Dan dalam masa yang sama, rasa tak sedap hati pun dah mula terasa juga. So dengan tiba-tiba jugalah bilik tu suasana dia jadi panas. So untuk nak sedapkan hati masing-masing, Dewi ni pun ajaklah si Fitri ni solat malam. Fitri ni pun setujulah dengan cadangan si Dewi ni. So diorang berdua ni pun teruslah ke bilik air untuk mengambil wudu. So sebelum sampai ke bilik air tu, dekat sebelah kiri dia tu ada satu tingkap. Dekat tingkap tu dipasangnya satu langsir nipis saja. Lepas tu pula langsir tu lusuh colour dia. Macam dah lama sangat langsir tu tak diganti. So masa dia melintas dekat situ, tiba-tiba dia terdengar suara orang bernapas dekat balik langsir. Napas tu macam napas termengah-mengah tau, datangnya daripada luar tingkap rumah tu. Dia macam ni.
Dan tu macam terbengang-bengang. So si Fitri ni pun tanyalah dekat Dewi, sama ada Dewi ni dengar tak apa yang dia dengar tu. Fitri ni risaulah kan, takut-takut kalau ada pencuri dekat situ. Tak pun ada yang mengendap ke kan. Yelah kan, diorang ni kan perempuan. Manalah tahu ada jantan-jantan kebret yang stalk diorang malam tu, betul tak? So Dewi ni pun bagi tahulah yang dia pun dengar juga bunyi napas tu. So diorang berdua ni pun beranikanlah diri untuk selak kain langsir tu. Tapi bila Fitri ni selak je kain langsir tu, dia tengok tak ada siapa-siapa pun dekat balik langsir tu. Hanya nampak kebun sunyi je yang terdampar luas dekat luar rumah tu. Automatik jugalah suara bernapas yang kuat tu terus hilang. Senyap terus. Masa ni si Fitri ni dah mula agak dah. Memang ada sesuatu yang tak kena ni. Si Fitri ni cuma mampu berdoa je dalam hati dia masa tu. Dewi pula expression muka dia masa tu memang dah lain sangat dah. Dah memang lain macam expression muka si Fitri, si Dewi ni. Dia tengok muka si Fitri, Fitri tengok muka si Dewi. Tapi masing-masing pun tak cakap apa-apa. Diam je. So dalam keadaan yang seram-seram tu, diorang berdua ni pun teruskan aja untuk pergi mengambil wuduk tu. Masa time wuduk tu, seorang je akan masuk ke bilik air. Seorang lagi kena tunggu dekat luar. So diorang ni kena gilir-gilir. Si Dewi yang masuk dulu. Tengah Fitri ni duk menunggu giliran dia dekat luar bilik air tu, tiba-tiba dia terdengar dekat bahagian dapur tu ada bunyi macam orang yang tengah kecoh-kecoh nak masak. Dia dengar bunyi macam orang potong-potong bawang lah, ketak-ketak dekat papan pemotong tu kan. Bunyi kuali lah, bunyi pinggan mangkuk lah. Dalam otak dia terfikir, takkanlah nenek dia pula yang masak pagi-pagi ni kan. So Fitri ni pun panggil lah nama nenek dia. Nek dia. Oh nek dia ke tu? Tapi tak ada pula nenek dia ni menyaut. So bila tak menyaut tu, dia pun buat tak tahu je lah kan. Dia pula masuk ke bilik air selepas Dewi selesai ambil wuduk. Lepas je dia berdua ni settle ambil wuduk, diorang berdua ni pun teruslah menuju ke bilik. Dalam perjalanan nak ke bilik tu, diorang berdua ni terperasan satu bayang-bayang perempuan dekat dapur. Tinggi bayang-bayang tu, lebih tinggi daripada tingkap dapur tu. Dalam hati diorang ni terfikir juga, takkanlah itu nenek dia. Takkanlah besar sangat nenek dia ni. Tapi diorang ni cuba fikir positif juga masa tu. Dekat dapur tu ada satu pelita. Mungkin biasan cahaya daripada pelita tu kot yang menampakkan bayang nenek dia ni jadi lagi besar kan, jadi lagi tinggi kan. Itu yang diorang fikirkan masa tu. Tapi bila diorang ni panggil nama nenek dia, tapi tak ada pula nenek dia ni menyaut. Sedangkan apa yang diorang dengar masa tu memang tengah busy sangat masak dekat dapur tu. Tapi bila dipanggil tak ada pula yang menyaut. So diorang berdua ni pun dah mula fikirkan memang something wrong ni. Memang ada yang tak kena ni. Dalam masa yang sama, hati dengan jantung diorang ni pun dah mula rasa berdebar. Duk-dap. Cuma diorang je buat endah tak endah, buat tahu tak tahu je perkara ni. So masing-masing pun sebenarnya dah mula takut dah. So diorang berdua ni, diorang berjalan masa tu siap berpegangan tangan lagi. Sebab takut kan, diorang jalan berpegangan tangan menuju ke bilik. Tapi saat diorang berdua ni melintas je dekat kawasan dapur tu, terus bunyi kecoh masak tu hilang. Terus senyap sepi rumah tu. Confirm memang something wrong masa tu. So apa lagi, teruslah diorang berdua ni berlari-lari menuju ke bilik. Tapi bila dia masuk je ke dalam bilik tu, dia tengok darah tu masih lagi ada. Walaupun orang dah lap-lap dah awalnya darah tu dah. So diorang ni pun jadi makin takut lah jadinya kan. Cepat-cepatlah diorang berdua ni pergi kejutkan nenek dia ni yang tidur dalam bilik. So bila nenek dia ni bangun, diorang ni pun mengadulah yang ada darah dekat dalam bilik diorang. So bergegaslah nenek dia ni pergi ke bilik diorang tu sebab nak tengok apa kejadian yang berlaku. Tapi bila nenek dia ni tengok darah tu, mula-mula tu nenek dia ni dia macam tak ada respon tau. Seolah-olah macam dia tahu sesuatu, cuma dia tak nak bagi tahu. Seolah-olah macam dia sembunyikan sesuatu. Untuk sedapkan hati Fitri dengan Dewi masa tu, nenek dia ni pun cakap, "Tak payah risaulah Fitri, Dewi, ini mungkin darah daripada bangkai tikus agaknya. Biar nenek dia bersihkan je." Lepas tu si Fitri ni pun tanyalah dengan nenek dia ni, sama ada nenek dia ni ada ke dapur tadi. Ada ke dia tengah masak kan? Terus nenek dia ni bagi tahu, "Mana ada aku ke dapur. Bukankah korang baru kejut aku ni daripada bangun tidur? Aku tak ke dapur lah."
So gangguan yang pertama ni, Fitri ni anggap mungkin salam perkenalan je. Yelah kan, diorang kan orang baru kat situ. Fitri ni fikir mungkin tu cuma just gangguan-gangguan biasa-biasa je. Tak ada yang serius pun, setakat gangguan-gangguan biasa yang biasa berlaku. Tapi bila masuk gangguan yang kedua pula, yang ni dah mula berbeza sikit. Ada satu hari tu, kali ni diorang berdua ni tak balik sama daripada kilang. Sebabnya Dewi ni balik jam 7 malam. Fitri ni pula balik jam 6 petang. So Fitri ni malas nak tunggu si Dewi. Dia pun baliklah dulu ke rumah. So lebih kurang jam 8 macam tu, si Dewi ni sampailah dekat kawasan yang belah kanannya kubur tu. Bila si Dewi tiba je kat kawasan tu, dia mula terasa seram sangat untuk lintas kat kawasan tu seorang-seorang. So dia pun berhenti sekejap untuk tunggu kalau ada orang kampung yang lalu dekat kawasan. So dia bolehlah minta tumpang ke, tak pun jalan sama-sama kan. So tunggu, tapi tak ada seorang pun orang kampung yang lalu dekat kawasan tu. So nak tak nak, suka ataupun tidak, terpaksa jugalah si Dewi ni tempuh kawasan tu seorang-seorang. Dia takut kalau nak tunggu lagi lama sekarang, takutnya lagi lewat sangat pula jadinya kan. Kalau ada orang lalu, kalau tak ada, lagi lewat dia nak keluar. So dia pun proceed je lah jalan seorang-seorang walaupun dia takut sangat masa tu. So sepanjang perjalanan tu, si Dewi ni dia just jalan menunduk je kepala dia. Dia langsung tak berani nak toleh ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke depan. Dia langsung tak berani sebab dia takut sangat nak lalu kat jalan tu. Jalan tu dah lah gelap, kanannya kubur, kirinya hutan. So dengan tiba-tiba kawasan yang sejuk tu bertukar menjadi bahang. Tiba-tiba daripada lirik ekor mata si Dewi ni, dia terpandang seolah-olah macam ada sesuatu yang terbakar dekat kawasan kuburan tu. Terus automatik kepala dia terus menoleh ke kanan. Automatik je. Sekali dia pandang, dia nampak dekat satu kubur tu, seolah-olah kubur tu macam terbakar daripada dalam. Asap dia tu berkepul-kepul keluar daripada dalam kubur. Kubur tu sebenarnya adalah kubur yang baru. Sebab kalau dia lalu pada waktu siang kan, dia memang boleh nampak kubur tu, kubur yang nampak baru di antara kubur-kubur yang lain. Macam baru ada orang meninggal kat situ. So lepas daripada tu, muncul satu sosok tubuh perempuan berbaju pengantin ala Sunda. Betul-betul berdiri dekat tepi kubur tu. Mukanya rata je, tapi matanya hitam. Tak ada langsung mata putih. Dalam masa yang sama, dia boleh dengar suara minta tolong. Tapi bunyi tu macam betul-betul berbisik dekat sebelah telinga si Dewi ni. So apa lagi, si Dewi ni dia pun jadi panik lah kan. Dia pun berlarilah sekuat-kuat hati dia tu. Sambil menangis-nangis si Dewi ni sebab takut punya pasal. Dalam masa dia lari tu, dia memang mengharapkan sangat kalau ada orang yang lalu dekat kawasan tu untuk bantu dia. Alhamdulillah, ada pula seorang pakcik ni naik motor yang kebetulannya lalu dekat situ. Terus pakcik tu berhenti dekat sebelah si Dewi ni. Lepas tu dia tanyalah kenapa duk menangis-nangis ni. Teruslah Dewi ni dia mengadu dekat pakcik tu. Dia minta tolong dekat pakcik tu sebab dia dah takut sangat bila nampakkan kubur terbakar dekat situ. Sambil dia cakap tu, sambil dia tunjuk jari dia tu betul-betul ke arah kubur yang dia nampak tu. Si Dewi ni pun siap cerita lagi dekat pakcik tu yang dia nampak hantu berbaju pengantin ala Sunda ni. Bila pakcik tu dengarkan apa yang Dewi ni cakap, dia tak menjawab apa-apa pun. Cuma dia cakap dia nak tolong hantarkan si Dewi ni balik je. Dewi pun memang tak tolak pun bantuan yang pakcik ni bagi. Memang itu yang dia cari. Dalam masa yang sama, dia memang rasa bersyukur lah sebab ada orang yang nak bantu dia masa tu. So sampai-sampai dekat rumah yang Dewi ni duduk, pakcik tu terkejut bila dia dapat tahu yang Dewi ni duduk dekat rumah tu. Terus pakcik ni tanya dekat Dewi. Dia tanyalah, awak ni saudara ke dengan nenek dia ni? Dewi ni pun cakap dia cuma stay je dekat sini sebab dia kerja dekat kilang kat depan tu. Pak Danang yang suruh dia tinggal dekat sini. Dia yang dapatkan bilik sewa dekat sini. Pakcik tu pula bila dia mendengarkan kata si Dewi ni, dia seolah-olah macam terkejut tau. Dalam masa yang sama, pakcik ni muka dia nampak macam marah sangat dengan Pak Danang ni. Lepas tu dia pun tanya lagi, sama ada Pak Danang ni, dia ada cerita tak yang dia ni adalah anak kepada nenek dia? Si Dewi ni pun bagi tahulah yang Pak Danang ni tak bagi tahu langsung pun yang dia adalah anak kepada nenek dia dengan Tok Abdul ni. So geleng kepala pakcik tu bila mendengarkan apa yang Dewi ni cakap. Dia pun tanyalah balik dekat pakcik ni, kenapa dan apa yang berlaku sebenarnya ni.
Terus pakcik tu cakap, nanti-nantilah kita cerita hal ni. Lepas tu dia terus bagi salam, lepas tu dia terus gerak dari situ. Tak tunggu lama. Si Dewi ni pula jadi macam terpinga-pinga tau. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Seolah-olah macam pakcik ni pun tahu apa yang berlaku. Cuma tak nak bagi tahu je. Kejadian ni berlaku dekat kilang yang Fitri training. Ada sekali tu, masa Fitri ni tengah bekerja dekat kilang tu, dia terperasan ada satu sosok tubuh sebiji rupanya macam Ella. Masa tu, masa rehat. Siang hari je. Bukan petang, bukan malam, tapi waktu siang. Tengah si Fitri ni makan sorang-sorang dekat bilik dia kerja tu, tiba-tiba ada seorang perempuan ni masuk ke bilik tempat dia kerja. Perempuan tu berpakaian sama macam si Fitri ni, pakai uniform kilang. Dia makan dekat tempat yang sama, cuma bangkunya tu jarak sikit daripada Fitri. So Fitri ni nampak yang kulit muka perempuan ni putih. Putih pucat macam orang yang tak ada darah. So dia tengok betul-betul muka budak perempuan ni. Memang sebiji rupa budak perempuan ni sama macam Ella. Yelah dia dah tengok kan muka Ella kat gambar kan. So dia memang agak perempuan tu adalah Ella. So cepat-cepatlah dia tanya dekat perempuan tu. Kamu ni Ella kan? Perempuan tu terus mengangguk. Sambil pelan je dia jawab, ya. Teruslah si Fitri ni cakap lagi. Rupa-rupanya kamu kerja kat sini. Tapi kenapa nenek dia ni tak cakap pula yang kamu kerja kat sini? Tapi kamu tinggal kat mana sebenarnya? Dia cakap dalam versi bahasa Indonesia lah. Aku dah translatekan jadi bahasa Melayu. So Ella ni pun jawab. Perlahan je dia jawab. Dia kata dia tinggal tak jauh pun daripada situ. So si Fitri ni pun ajaklah si Ella ni balik saing petang nanti. Dia ajak balik saing dengan si Dewi. Sebab dia dengan Dewi ni kan sewa bilik si Ella ni. Tujuannya dapatlah dia borak-borak sama dengan Ella dengan Dewi masa petang nanti waktu balik tu kan. Si Ella ni pula dia just mengangguk je. Tak lama lepas tu si Fitri ni pun pergilah ke toilet sekejap. Bila dia keluar je daripada toilet, konon-kononnya dia nak sambung sembang balik lah dengan si Ella ni. Tapi dia tengok-tengok si Ella ni dah tak ada dah dekat situ. So si Fitri ni pun dia pun tak fikir apa-apa. Dia pun sambunglah kerja dia macam biasa. Masa dia tengah cek line production tu, tiba-tiba dia terperasankan si Ella ni mundar-mandir dekat kawasan situ. Tapi mundar-mandir tu macam tak jelas sangat tau apa yang si Ella ni buat. Macam ada sesuatu yang tak kena dengan si Ella ni. Tapi si Fitri ni memang tak fikir apa-apa sangat pun. Dia memang fikir yang itu Ella, yang itu adalah manusia biasa. Tiba waktu balik dekat depan kilang tu, masa dia jumpa dengan si Dewi ni, si Fitri ni pun bagi tahulah kat Dewi yang dia terjumpakan si Ella ni. Dia ada ajak si Ella ni balik saing, kata si Fitri ni pada si Dewi ni. Sama macam si Fitri, si Dewi ni pun terasa macam pelik. Sebab kenapa nek dia ni tak pernah cerita pun yang Ella ni sebenarnya kerja dekat kilang yang sama dengan dorang ni. So si Dewi dengan si Fitri ni pun tunggulah si Ella ni dekat depan kilang tu, yang kononnya nak balik bersaing tu. Tapi tunggu, si Ella ni tak muncul-muncul juga. Akhirnya diorang berdua ni pun buat keputusan sebelum hari jadi makin gelap dan diorang ni akan rasa takut bila lalu kat kawasan tu, baik diorang ni balik. So masa balik tu, sampai je dekat kawasan perkuburan, jalan yang kirinya hutan, kanannya kubur tu kan. Seperti biasa jugalah, diorang berdua ni diorang akan jalan menunduk kat situ. Sebab memang diorang ni tak berani langsung nak tengok kiri dengan kanan. Entah macam mana agaknya, tiba-tiba si Fitri ni boleh pula terperasankan si Ella ni dekat tepi salah satu kubur kat situ. Terus dia cakap dengan Dewi. Dewi, itu kan si Ella tu. Kok kenapa dia berdiri di tepi kuburan tu? Si Dewi ni masa tu yang dalam keadaan takut-takut sebab masih lagi fobia dengan trauma dengan kes yang dia nampak kubur terbakar tu kan. Terus dia pun tertoleh dekat tempat yang katanya nampak si Ella tu. Terus si Dewi ni cakap, pelan je dia beritahu dekat Fitri. Itulah kubur yang terbakar itu. Masa ni memang jelas diorang nampak sosok tubuh si Ella tu dengan berpakaian uniform yang sama dengan uniform orang pakai tu berdiri dekat tepi kubur. Sebenarnya masa ni Dewi dah pun mula meremang-remang sangat dah mula takut dah. Badannya dah automatik dah jadi macam panas tau. Terus si Dewi ni dia cakap dekat si Fitri yang muka si Ella tu, muka yang sama dengan pengantin yang dia nampak malam tu.
Walaupun malam tu dia hanya nampak sama-sama je rupa hantu pengantin tu, tapi daripada sudut mata dan sudut hati dia, memang dia tahu susuk tubuh tu dan rupa Alia tu adalah susuk tubuh yang sama. Masa ni bukan saja Dewi je yang panik, si Fitri ni pun jadi panik sama. Secara tak langsung, dengan tiba-tiba jugalah diorang berdua ni macam terkaku je kat situ. Macam tergamam, macam terpukau tau. Dia macam keras kejap kat situ. Tapi dalam masa yang sama, diorang ni sedar sebenarnya apa yang berlaku. So diorang berdua ni just berdoa je dalam hati. Tak lama lepas tu terus diorang berdua ni dapat bergerak balik. So bila dah boleh bergerak tu, apa lagi, berlari lintang pukang terus lah diorang ni menuju terus ke rumah. Sampai-sampai je dekat rumah, dia tengok tak ada orang pun dekat rumah. Nek Diah dengan Tok Abdul semua tak ada kat dalam rumah tu. Rupa-rupanya Pak Danang ni ada SMS dekat si Fitri ni. Dia bagi tahu yang Nek Diah ni dengan Tok Abdul ni diorang tidur rumah Pak Danang ni untuk beberapa hari. So maksudnya beberapa hari tu diorang ni akan tinggal berdua je kat dalam rumah tu. Aduh. Malam tu diorang ni ambil keputusan untuk tidur je dekat ruang tamu. Sebabnya diorang macam dah fobia dah pasal penampakan Ella tu. Walaupun sebenarnya diorang ni masih lagi confused. Apa status Ella ni sebenarnya? Sama ada Ella ni dia dah meninggal ke, ataupun apa yang diorang nampak masa tu adalah satu entiti yang menyerupai muka si Ella ni. Tapi bila waktu dah nak tidur kat ruang tamu tu, tiba-tiba bila dipikirkan balik, macam lagi seram pula bila tidur dekat ruang tamu tu. So diorang cadang nak masuk balik ke dalam bilik. Selubung je dengan selimut, lepas tu pejam je mata terus untuk elakkan rasa takut. Tapi sebelum diorang nak tidur tu, diorang ni adalah berbincang sama sendiri juga. Diorang plan yang diorang ni akan jumpa Pak Danang esoknya untuk bagi tahu yang diorang ni nak pindah keluar daripada rumah tu. Diorang tak nak lagi tinggal dekat situ. Tak kisahlah kalau diorang ni terpaksa bayar sendiri untuk rumah yang lain. Diorang dah tak peduli dah. Memang diorang tak nak tinggal dekat dalam rumah tu lagi. Lepas tu masing-masing pun terus tidur. Lebih kurang jam 1 pagi atau 2 pagi macam tu, si Fitri ni tersedar daripada tidur. Sebab dia terasa ada titisan air jatuh betul-betul kat muka dia, setepek kat muka dia. Bila dia sedar-sedar je, dia tengok dekat luar memang tengah hujan lebat. So yang dipikirkan masa tu, yang menitis tu mungkin adalah air hujan yang datangnya daripada bumbung yang bocor. So dia pun lap lah muka dia tu, lap pakai tangan dia kan, dia lap muka dia. Rupa-rupanya bila dia tengok balik kat tangan dia tu, bukannya air yang dia lap tau, tapi darah sebenarnya. Bukan air, darah je. Panik gila masa ni si Fitri, sampai kan dia langsung tak berani nak pandang ke atas. Dia teruskan je lap-lap darah kat muka dia tu dengan tangan dia tu. Dalam keadaan takut-takut berani tu, last-last dia beranikan diri dia juga untuk pandang ke atas. Korang tahu apa yang Fitri nampak masa dia pandang ke atas tu? Dia nampak ada satu sosok tubuh seorang perempuan tergantung dekat atas kepala dia. Kakinya berjuntai dekat bawah. Dekat celah kelengkang perempuan tu, kat situlah darah tu keluar. Darah tu macam datangnya daripada segumpal daging tau, dekat celah kelengkang perempuan tu. Seolah-olah macam janin yang terkeluar daripada rahim. Terus dia turun daripada tempat tidur dia tu. Lepas tu dia terus tarik tangan si Dewi, bawa lari ke ruang tamu member dia tu. Dewi ni yang dalam keadaan blur-blur gitu kan, tanyalah dekat si Fitri apa yang berlaku sebenarnya ni. Dia tengok muka Fitri ni dah penuh dengan darah ni. So Dewi ni pun jadi panik jugalah kan. Dia tanya terus kat Fitri ni, ada bangkai ke yang menitik darah dekat muka kau ni? Fitri ni jawab, bukan darah bangkai, tapi darah perempuan tergantung dekat atas kepala si Fitri ni. Memang berdebar gila jantung si Dewi masa ni weh. Memang dia dah berdebar gila dah bila dengarkan apa yang member dia cakap macam tu. So Dewi ni pun teruskanlah bantu lapkan darah dekat muka si Fitri ni pakai baju dia je. Dia lap je muka si Fitri ni. Si Fitri ni memang dah serik dah nak masuk ke dalam bilik tu. Dia dah takut sangat dah masa tu dah. Menangis-nangis si Fitri ni ketakutan. So malam tu jugalah diorang berdua ni terus call Pak Danang. Tapi malangnya Pak Danang ni langsung tak jawab panggilan diorang. SMS pun dia tak reply. So si Dewi ni beranikan diri untuk jengah masuk ke dalam bilik tu. Tapi
Tapi bila Dewi ni jengah ke dalam bilik tu, dia tengok tak ada apa-apa pun yang berlaku kat dalam bilik tu. Tak ada benda-benda pelik pun. Even setitik darah pun tak ada yang menitis. Tapi yang peliknya, darah tu masih ada lagi dekat muka si Fitri ni. Itu yang menjadikan confused. Akhirnya, malam tu diorang berdua ni just tidur je dekat ruang tamu. Memang masing-masing langsung tak berani nak masuk ke dalam bilik. Malam tu memang langsung si Fitri ni tak nyenyak tidur. Kepala otak dia ni asyik terbayang-bayangkan je apa yang dia nampak. Esoknya dia pergi kerja macam biasa. Walaupun dia sebenarnya dah penat sangat sebab tak dapat nak tidur nyenyak malam tu. Tujuan dia pergi kerja tu sebab nak jumpa dengan Pak Danang ni. Kononnya dia nak bercerita lah apa yang berlaku dekat dia malam tu. Dia nak bagi tahu kat Pak Danang ni yang dorang ni nak belah daripada situ. Dorang tak nak stay kat rumah tu lagi. Tapi masa time kerja tu bila dia nampak je kan Pak Danang ni, Pak Danang ni pula dia macam lari-lari tau bila nampakkan budak dorang ni. So nak tak nak terpaksalah dorang berdua ni tunggu sampai waktu balik kerja. Barulah dorang dapat jumpa dengan Pak Danang ni. So waktu balik tu, masa jumpa dengan Pak Danang ni, diorang pun cakap lah yang diorang tak nak lagi stay dekat rumah tu. Diorang nak gerak, nak cari rumah lain. Pak Danang ni punya respon pula, dia suruh diorang berdua ni tenang je, relax je. Nanti dia akan panggil ustaz ataupun orang-orang pandai untuk bantu tengokkan keadaan rumah tu. Pak Danang ni, dia siap nasihatkan lagi dengan si Fitri dengan Dewi ni. Dia cakap, kan lagi 2 minggu je nak habis training. Kan bazir kalau pindah. Nanti petang nanti dia akan cari seorang yang pandai-pandai, seorang ustaz ke ataupun mana-mana perawat untuk bantu tengokkan rumah tu. So petang tu Pak Danang yang hantarkan diorang berdua ni balik rumah. Naik satu motor je tapi bonceng 3 orang. Sampai dekat rumah tu, dia suruh si Fitri dengan si Dewi ni bertenang je. Nanti malam Pak Danang akan bawakan ustaz. Pak Danang siap bagi jaminan lagi tau masa tu. Takkan ada apa-apa yang berlaku pun malam tu. Dia betul-betul confirm yang malam tu memang takkan ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi entah kenapa agaknya diorang berdua ni boleh terpedaya dan boleh percaya pula dengan apa yang Pak Danang ni cakap. Diorang ni pun sambung stay lagi dekat rumah tu. Malam tu adalah malam yang paling parah kejadian yang berlaku dekat diorang. Malam tu tengah diorang berdua ni nyenyak tidur, tiba-tiba diorang berdua ni tersedar. Sebab terdengarkan suara nenek dia memanggil Fitri dengan Dewi ni daripada luar bilik. Dia ketuk-ketuk pintu bilik tu sambil kejutkan si Fitri dengan si Dewi ni supaya bangun solat subuh. Suara tu memang sebiji suara nenek dia. Si Fitri ni bila dia tersedar tu, dia tengok jam baru masuk pukul 2 pagi. Mana pula datangnya subuh time tu. Tapi dalam masa yang sama, si Fitri ni dia nyaut juga panggilan nenek dia ni. Dalam hati diorang terasa agak lega jugalah kan bila dapat tahu nenek dia ni dah balik. Sekurang-kurangnya diorang ni taklah duduk rumah tu diorang-diorang aja. Fitri ni pun buka lah pintu bilik dia dengan excitednya. Kali bila dia buka je pintu bilik dia, dia tengok tak ada pun nenek dia dekat situ. Tengok-tengok dekat pintu ruang tamu, pintunya pun masih lagi berkunci daripada dalam. Maksudnya memang betul lah nenek dia ni belum balik lagi. Sudah. Suara siapa pula yang panggil diorang ni? Terus suasana masa tu dari yang aman jadi makin intens. Jadi panik. Sentak dengan tu jugalah diorang ni terdengar bunyi orang memasak dekat dapur. Kelengkang-kelengkung, kelengkang-kelengkung orang masak kat dapur. Si Dewi ni sajalah panggil nama nenek dia ni. Padahal masa tu diorang ni pun dah tahu dah yang sebenarnya bukan nenek dia pun dekat dapur tu. Saja je dia pergi tengok panggil nama nenek dia ni sebab nak tengok responnya macam mana. Tapi memang tak ada respon lah kan. So diorang berdua ni pun beranikan diri pergi ke dapur untuk jengah siapa agaknya yang ada dekat dapur. Diorang ni macam berani-berani takut tak masa tu. So diorang ni pun jengah-jengah lah. Jengah-jengah yang sikit-sikit je. Dia tak dengar terus. Dia dengar pelan-pelan je. Dia perhati macam mengendap-endap macam tu. Kali diorang nampak ada satu sosok tubuh berbentuk perempuan. Perempuan tu dia pakai baju pengantin ala Sunda yang Dewi ni pernah nampak dekat tepi kubur tu. Terpacak dekat dapur tu. Allahu Akbar. Diorang ni nampak bentuk tu separuh je tau bentuk dia. Daripada bahagian pinggang bawa ke kepala. Tapi bahagian kaki tu diorang tak nampak pun. Sosok tubuh tu membelakangkan diorang. Seolah-olah macam memotong sesuatu dekat meja dapur. Macam tengah potong sayur ke apa. Tak tahulah tu. Ketak.
Benda tu pandang ke sana, diorang tengok daripada belakang. Nampak daripada side belakang lah. Masa ni hanya Dewi je yang macam terpaku terkaku tau, memandangkan sosok tubuh tu. Sedangkan si Fitri ni dia langsung tak berani nak tengok. Dia macam pandang ke arah lain tau. Dia macam tak nak tengok langsung benda yang ada dekat depan mata dia ni. Tapi si Fitri ni, si Dewi ni dia macam kaku tau, ternampak tau. Dia macam tak tengok lain, dia fokus tengok benda tu. Fitri ni masa ni dia boleh rasa tau yang badan si Dewi ni dah mula mengeras. Sebab masa tu Dewi ni dia tengah menggenggam tangan si Fitri tau. Dalam keadaan yang panik-panik tu, dia macam genggam. Dia dapat rasa tangan Fitri ni betul-betul mengeras. Dengan tiba-tiba jugalah sosok tubuh hantu pengantin Sunda tu berubah menjadi asap. Lepas tu terus terbang merasuk ke dalam susuk tubuh si Dewi ni. Dia masuk melalui ubun-ubun kepala si Dewi ni. Terus si Dewi ni jadi kejang pula. Jadi macam keras. Tak lama lepas tu Dewi ni terus meracah-racah macam tersampuk. Masa tersampuk tu dia tarik rambut dekat kepala dia sendiri. Si Fitri ni memang terkejut gila lah masa tu. Dia pun tak tahu dah nak buat apa dah bila nampakkan kawan dia ni tersampuk ni. Apa yang dia boleh buat masa tu hanya mampu berdoa je. Menangis-nangis dia baca doa nak bantukan si Dewi ni. Tapi lagi banyak dia berdoa, jadi makin agresif pula si Dewi ni. Tak ada langsung tanda-tanda yang Dewi ni dia akan pulih dengan bacaan doa si Fitri ni. Lepas tu pula lagi kuat si Dewi ni tarik rambut dia sendiri ni sambil meraung-raung dia menangis. Sampaikan ni berdarah-darah kepala si Dewi ni. Rambut yang dia tarik tu tercabut daripada kulit kepala dia tau. Dia tarik rambut dia ni. Ni dia tarik ni sampai tercabut daripada kulit kepala. Si Fitri pula masa tu memang dah bingung sangat dah. Dia dah tak tahu dah nak buat apa dah. Baca doa semua dah tak jalan dah. Dia cuba tahan tangan si Dewi ni daripada si Dewi ni terus tarik rambut dia sendiri. Tapi si Dewi ni terlampaulah kuatnya. Tak mampu pun si Fitri ni nak menahan. Si Dewi ni tetap juga tarik rambut dia sendiri ni. Akhirnya Fitri ni buat keputusan, dia tinggalkan Dewi dekat situ. Lepas tu dia terus lari ke rumah jiran-jiran terdekat untuk minta bantuan. Memang jauh rumah jiran-jiran tu, tapi itu je pilihan yang ada masa tu. Kalau dia terus tinggal dekat situ pun, belum tentu pun masalah tu boleh selesai. Silap-silap lagi teruk jadinya. Alhamdulillah adalah satu jiran ni sudi nak membantu. Terus si jiran ni dia terus panggil orang kampung yang lain untuk turun sama-sama membantukan si Dewi. Nasib diorang ni baik. Salah seorang daripada orang kampung tu memang boleh mengubah orang yang tersampuk. So sampai-sampai orang kampung dekat rumah tu tengok-tengok makin teruk dah kepala si Dewi ni berdarah. Sopak-sopak dah kepala dia ni. Sebab dia sendiri tarik rambutnya sendiri. Sampai tercabut ni rambut dia ni daripada kulit kepala ni. Ngeri weh. Lepas tu adalah salah seorang pakcik ni penduduk kampung tu. Dialah yang bantu ubatkan si Dewi ni. Dia macam berborak tau dengan si Dewi ni. Tapi bukan Dewi lah yang bercakap dengan dia. Yang bercakap tu makhluk yang merasuk dalam badan si Dewi ni. Diorang berdua ni berborak dalam bahasa Sunda. Pakcik tu cakap, "Neng, tenang-tenang Neng. Jangan digangguin orang-orang ini Neng. Neng sebenarnya mau apa ni Neng?" Tapi dia cakap dalam bahasa Sunda. Lepas tu benda yang merasuk tu menjawab, "Ada yang memanggil aku." Ada yang panggil dia. Tapi bila ditanya siapa yang memanggil, benda tu tak menjawab apa-apa pun tau. Dia pun tak jawab siapa orang tu. Diam tak diam dah 1 jam jugalah hal ni berlaku. Tapi tak ada langsung tanda-tanda benda tu nak keluar daripada badan si Dewi ni. Dalam masa yang sama, orang-orang kampung ni cuba juga dapatkan Pak Danang ni. Ada yang call telefon, ada yang direct tu datang ke rumah Pak Danang. Akhirnya lebih kurang pukul 7 pagi, barulah Pak Danang ni dengan nenek dia ni sampai ke rumah tu. Tapi sebelum Pak Danang ni sampai, Dewi ni dah pun berjaya diubatkan. Cuma Dewi ni masa tu keletihan sangat dah. Orang kampung lah yang banyak bantu ubatkan si Dewi ni. Termasuklah meletakkan ubat kat kepala si Dewi ni yang memang masa tu teruk gila luka dia. Ada jiran-jiran tetangga yang bagi tahu dekat Fitri yang sebenarnya kawasan kampung tu sebelum ni tak adalah sesepi sekarang tu. Rio je kalau malam-malam kat kampung tu ada je orang berniaga pakai troli tu keliling kampung malam-malam. Tapi sejak Ella meninggal, kampung tu terus jadi sepi. Sebab orang kampung ni jadi takut. Kalau kata lepas maghrib dia, kalau lalu dekat kawasan tanah perkuburan tu, kat kubur Ella tu,
orang kampung selalu ternampak kubur tu macam terbakar. Lepas tu orang kampung selalu je nampak kelibat perempuan baju pengantin Sunda ni merayau-rayau mengganggu orang kampung. Jadi tak amanlah kampung tu jadinya. Si Ella ni meninggal belum pun genap 40 hari. So sepanjang sebelum 40 hari ni, sebelum 40 hari si Ella ni meninggal ni, langsung keluarganya ni tak ada buat kenduri ataupun tahlil pun. Lepas tu pula, bilik yang Fitri dengan si Dewi ni duduk adalah tempat yang Ella hembuskan nafas dia yang terakhir. Ella ni meninggal kat dalam bilik tu. Maksudnya belum pun 40 hari Ella ni meninggal, tapi si Fitri dengan si Dewi ni duduk dalam bilik Ella. Ella pula meninggal kat dalam bilik tu. Terkejut gila Fitri ni bila mendengarkan cerita ni. Geram betul si Fitri ni dengan Pak Danang ni. Kenapa dibuatnya diorang berdua ni macam tu? Kenapa Pak Danang ni boleh suruh diorang berdua ni tinggal kat dalam bilik tu? Terus Pak Danang ni pula buka cerita. Pak Danang ni sebenarnya adalah abang kepada Ella. Bila kematian si Ella ni, mak dengan ayahnya tu jadi kemurungan. Terus jadi tekanan perasaan. So setiap hari kedua-dua orang tuanya tu akan duduk dekat luar rumah. Bila kata ada budak perempuan yang lalu je depan rumah tu, budak perempuan yang hampir sama seusia dengan Ella ni, mak dengan ayah dia akan panggil budak perempuan tu. Dia suruh masuk. Seolah-olah macam dia anggap budak perempuan tu semua adalah Ella. Senang cakap, selagi ada budak perempuan yang umurnya lebih kurang macam Ella ni lalu depan rumah, semua dia ingat tu Ella. Itu yang membuatkan Pak Danang ni tak sampai hati melihat kedua-dua orang tua dia jadi macam tu. So tujuan Pak Danang ni bawa si Fitri dengan Dewi duduk dekat situ adalah untuk buatkan ayah dengan maknya tu boleh hilangkan rasa rindu dengan anaknya si Ella ni. Kisah penampakan hantu pengantin Sunda ni hanya orang kampung je yang nampak. Tapi Pak Danang dengan keluarga dia ni tak pernah sekali pun terjumpa ataupun ternampak pun hantu berbaju pengantin Sunda ni. Jadinya Pak Danang ni memang macam saya tak percaya je lah bila ada orang kampung yang kata dia nampak benda tu. So dia anggap perkara tu tak berapa serius pun. Tapi bila dah terjadi hal ni dekat si Dewi ni, barulah Pak Danang ni mula dah percaya. Tapi yang peliknya, kenapa hantu pengantin Sunda? Kenapa benda yang merasuk si Dewi ni cakap yang ada orang yang memanggil dia ke situ? Kenapa? Sebenarnya bapa kepada Ella ni, Tok Abdul ni, ada sangkut paut dengan apa yang berlaku. Sepanjang Fitri ni duduk dekat rumah tu, memang dia jarang bercakap dengan Tok Abdul ni. Sebab Tok Abdul ni nampak macam misteri sikit orangnya. Tok Abdul ni, dia tak tidur sama dengan nenek dia. Dia tidur dekat satu pondok dekat belakang rumah. Kedudukan pondok tu pula lebih tinggi sikit daripada bilik si Fitri ni. So bila diorang ni masuk ke dalam bilik Tok Abdul tu, diorang ni ternampak ada gambar si Ella dengan satu mangkuk yang ada bunga-bunga kat situ. Senang cakap, barang-barang pemujaan ada kat dalam bilik tu. So diorang ni suspek mungkin Tok Abdul ni lah yang memuja roh si Ella ni. Senang cakap, Tok Abdul ni masih lagi tak reda dengan pemergian si Ella ni. So dia pun pergilah jumpa orang yang pandai-pandai, pergi cari jalan untuk buatkan si Ella ni balik. Tapi malangnya bukan roh Ella yang balik, tapi entah roh hantu mana yang datang masa tu. Tu yang datangnya roh hantu Sunda ni agaknya. Sebab itulah Tok Abdul ni tak pernah sekali pun buat kenduri ataupun tahlil sepanjang tempoh arwah Ella ni meninggal. Ella ni dia bercinta dengan seorang lelaki ni. Dan lelaki ni adalah rakan satu tempat kerja dengan dia. Memang diorang ni ada merancang untuk menikah. Rupa-rupanya lelaki tu dah pun berkahwin dan dah ada anak. Ella ni memang tak tahu yang dia bercinta ni dengan suami orang. Dia tahu pun bila isteri lelaki tu datang menyerang si Ella ni satu masa tu. So mulai daripada saat yang Ella ni diserang oleh suami isteri kepada lelaki tu, Ella ni dia dah start jadi kemurungan. Bila dia murung tu, dia hanya duduk kat dalam bilik dia, tak keluar-keluar. Dia duduk je dalam bilik. Rupa-rupanya si Ella ni dah pun mengandung masa tu. Yang tahu hal si Ella ni mengandung hanyalah Pak Danang. Ayah dengan maknya si Ella ni memang tak tahu apa-apa. Dia tahu yang anaknya putus cinta, tapi dia tak tahu yang anaknya ni mengandung.
So masa si Ella ni kemurungan, tak ada siapa pun yang menemankan dia. Tak ada siapa pun yang bagi kata semangat dekat dia. Menjadikan setiap hari kemurungan si Ella ni makin tak terbendung. Akhirnya Ella ni dia ambil jalan mudah menamatkan sisa hidup dia dengan membunuh diri. Dia gantung diri dia dekat dalam bilik tu. Yang masa dia gantung diri dia tu, kandungan dia dah pun berusia 3 bulan. Disebabkan perkara inilah yang membuatkan mak dengan ayah si Ella ni berasa sangat-sangatlah kesalnya. Sebab tak bagi perhatian pada si Ella ni masa dia tengah kemurungan. Bagi Pak Danang pula, dia berasa bersalah juga. Sebab tak bersama-sama dengan adik dia ni dalam mengharungi hal tu. Dia sendiri pun tak sangka yang pengakhiran adik dia ni jadi macam tu. Allahu Akbar. Bercakap pasal kemurungan ni, perkara ni bukan satu perkara yang boleh dipandang mudah tau. Bukan perkara yang boleh dibuat main. Kena ambil serius. Aku banyak dengar pasal kes bunuh diri akibat daripada kemurungan ni. Korang kalau ada kawan-kawan yang mungkin dibelenggu dengan masalah-masalah kemurungan ni, tak kisahlah masalah kena tinggal boyfriend ke, masalah kewangan ke, apa-apa masalah pun yang berkaitan ke, korang kena take action. Bantu kawan-kawan korang ni. Korang jangan sekali pun judge diorang. Jangan sekali pun korang hukum diorang ni. Sebab kalau korang judge ataupun hukum orang-orang macam ni, ini akan bertambah-tambah lagi lah kemurungan diorang ni. Bila diorang rasa diorang ni tak berguna, useless, itu yang akan membuatkan diorang ni ambil jalan singkat, jalan mudah, termasuklah membunuh diri. Masya Allah. Korang kena bantu dia, support dia, bagilah semangat, bagilah kata-kata yang boleh membantu meningkatkan emosi dia tu sikit. Biar dia tahu yang dia ni diperlukan dalam society. Tolong guys, bantu orang macam ni. Buat korang yang mengalami kemurungan pula, ingat, hidup ni tak semestinya korang dapat apa yang korang rancang. Korang kena percaya dengan takdir, korang kena percaya dengan qada dan qadar. Sebab itu pun salah satu daripada rukun iman tu. Banyakkan bersabar, banyakkan bertabah. Ada sebab Allah bagi ujian macam tu. Jangan ambil jalan mudah. Dekatkan diri dengan Allah. InsyaAllah korang akan lebih tenang. Ingat pesan aku tu. Aku nak cakap lebih-lebih ni, aku bukannya pandai sangat. Aku pun tak perfect. Aku juga adalah golongan pendosa. Tapi apa yang aku cakap ni bukan untuk korang je sebenarnya. Secara tak langsung aku pun menasihatkan diri aku sendiri juga. So guys, aku rasa sampai sini je kali ni, cerita kali ni. Aku harap korang enjoy dengan cerita kali ni. Tinggalkanlah komen untuk bagi tahu pendapat korang dengan cerita kali ni. Sebelum aku nak tamatkan Malam Mistik kali ni, seperti biasa korang kena belanja aku like, share, komen dan subscribe channel Nas Rahmat ni. Bantu-bantu aku guys. Dan kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.